Jangan hari ni kita dapat projek, kita dapat deposit. Deposit itu sepatutnya digunakan untuk projek A, kita rolling untuk projek B. Langkah pertama, kena ubah minda apabila hendak menjadi kontraktor. Langkah yang kedua, kena tahu dunia kontraktor ni bukan dunia yang mudah. Langkah ketiga, nak jadi kontraktor ni kita kena tahu tanggungjawab kita sebagai kontraktor. Dahulu apabila disebut perkataan kontraktor, akan tergambar seorang tukang yang ada kemahiran melakukan kerja binaan, pembaikan, ubah suai atau perobohan pada antara skop dalam industri binaan. Bukan sahaja bangunan, bukan sahaja kerja bangunan, kita juga ada kerja infrastruktur yang lain seperti jabatan, empangan, lapangan terbang, pembentungan, kerja tanah, saliran, kawalan sungai, kerja elektrik, kerja mekanikal. Itu semua dalam skop industri binaan. Apabila kita jadi kontraktor, apabila skop kita besar, apabila kita mengikat kontrak, walaupun katalah bukan kontrak jangka panjang, kontrak katalah kontrak renovation sekalipun, kita kena faham apakah isi kontrak yang telah dijanjikan, yang telah kita dan pelanggan berjanji bersama-sama. Kita ni tiap-tiap hari buat kerja kontraktor. Kebanyakan pelanggan, kalau pelanggan itu pelanggan yang ada technical background, contohnya kalau kita berurusan dengan technician di jabatan-jabatan kerajaan, senang mereka faham keperluan teknikal. Tetapi apabila kita berurusan dengan pelanggan-pelanggan yang tiada pengetahuan teknikal, kita kena sediakan kontrak. Bila kita dapat projek, ini 5 perkara yang perlu digalas. Yang pertama, pastikan hasil kerja mengikut kualiti standard industri. Yang kedua, rancang kerja dalam tempoh yang dipersetujui. Yang ketiga, mengawal aliran tunai supaya projek dapat berjalan lancar. Jangan hari ni kita dapat projek, kita dapat deposit. Deposit itu sepatutnya digunakan untuk projek A, kita rolling untuk projek B. Kebanyakan kontraktor yang saya tengok menghadapi masalah cash flow, bila dapat projek A, dapat payment untuk projek A yang sepatutnya digunakan untuk menguruskan projek A, tapi dia rolling untuk projek lain. Yang keempat, kenal pasti resiko dan cara menguruskannya. Setiap projek ada resiko, sama ada resiko itu kecil atau resiko itu besar. Yang kelima, setiap kali kita dapat projek, kita kena kenal pasti nak jalankan projek ini, bahan binaan apa yang diperlukan, jentera atau mesin apa yang kita perlukan, apakah jenis sistem atau teknologi yang diperlukan. Sekiranya anda tidak dapat menanggung tanggungjawab menggalas projek dengan cekap, pantas, telus dan pintar, kalau kita rasa macam susahlah, kalau baca buku ni macam ni semua tak boleh nak buat, masih sempat nak undur diri. Maknanya mungkin industri kontraktor itu terlalu sukar untuk kita harungi. Tetapi jika semangat masih berkobar-kobar untuk menjadi kontraktor, mahu melangkah seperti gergasi, teruskan membaca kerana masih ada 74 langkah lagi. Bila saya sebutkan ni, tadi mungkin akan orang cakap, susahlah nak jadi kontraktor. Tapi kalau semangat tu masih kuat nak jadi kontraktor, stand still. Kerana apabila kita tahu cara-cara hendak menjadi kontraktor, walaupun pada waktu ini kita tiada apa-apa yang disebutkan sebelum ini, katalah kita tak ada kompetensi, kita tak ada keupayaan, kita tak ada modal, emosi kita tak kuat, fizikal kita tidak kuat, jangan cepat mengalah. Kalau rasa-rasa memang baca pun kita dah rasa mengalah, memang kita ni jenis yang cepat give up. Tapi kalau semangat kita kuat, keazaman kita kuat, tak apa. Kalau orang ni boleh jadi kontraktor berjaya, kenapa saya tak boleh jadi kontraktor berjaya? Lihat ramai kontraktor yang berjaya, lihat ramai orang yang berjaya pun mereka bermula daripada tiada apa-apa, bermula dengan apa yang ada di tangan. Kalau orang tu mampu, kenapa kita tak mampu? Kalau orang tu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Teruskan niat, teruskan cita-cita, teruskan keazaman untuk jadi kontraktor berjaya. Saya selalu pesan kalau nak jadi newbie, jangan lama-lama. 3 tahun jadi newbie pun sangat lama. Kalau jadi newbie, 6 bulan dah boleh pasang cita-cita untuk membesarkan perniagaan. Masuk 1 tahun dah boleh mula belajar nak buat planning,
long term. Okay, untuk newbie buat short term planning je. Short term planning tu 6 bulan ataupun 1 tahun. Fokus dulu. 3 bulan tu cuba apa yang kita dah plan tu boleh berjalan atau tidak. Istiqamah kena ada. Disiplin kena ada. Disiplin diri kena ada. Kalau kita tidak berdisiplin, hari ni bercita-cita tinggi, esok dah jadi hangat-hangat tai ayam, lusa pandang visi kita dan malaslah tidurlah ataupun buat benda lain lah, ataupun minggu keempat jadi kontraktor ni tak kaya-kaya, tukar pula bisnes lain. Nak jadi kontraktor ini kita bermula dengan bertatih dahulu, jadi newbie dulu. InsyaAllah kalau ikut langkah-langkah yang saya dah tuliskan ini bersama-sama dengan tips yang datang bersamanya, insyaAllah tuan-puan boleh mengharungi dunia newbie tuan-puan dalam masa 6 bulan. Kemudian 6 bulan yang kedua itu teruskan praktik apa yang buat. InsyaAllah pada tahun kedua, pada tahun ketiga sudah bersedia untuk memperkembangkan perniagaan tuan-puan. Okay. Just trust me, apa benda yang kita alami waktu sekarang ini hanyalah sementara sahaja. Sekiranya tuan-puan di luar sana pada waktu PKP ini sudah rasa stagnan, sudah rasa tepu, sudah rasa bosan, cepat bangun dan buat sesuatu. Pergi jogging ke ataupun buat indoor exercise ke. Buat sesuatu yang tuan-puan suka untuk dapatkan energi. Bila kita dapat energi diri, kita akan kembalikan semangat kita. Duduk dan rancang semula strategi-strategi untuk kembali berlari selepas kita hadapi era PKP ini. Sekian saja daripada saya, Mahana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau semangat kita kuat, keazaman kita kuat, tak apa kalau orang ni boleh jadi kontraktor berjaya, kenapa saya tak boleh jadi kontraktor berjaya? Lihat ramai kontraktor yang berjaya, lihat ramai orang yang berjaya pun mereka bermula daripada tiada apa-apa, bermula dengan apa yang ada di tangan. Kalau orang tu mampu, kenapa kita tak mampu? Kalau orang tu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Okay. Teruskan niat, teruskan cita-cita, teruskan keazaman untuk jadi kontraktor berjaya.